لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب. Seperti ayat yang kita baca dalam surah Al-Lail tadi, fa anzartukum naran talazza, kan? Dan aku memberi amaran dengan neraka yang menyala-nyala. Tak faham lagi lah. La yaslaha illal ashqa, neraka tidak membakar malaikat orang celaka saja. Siapa orang celaka? Allazi kazzaba, mereka adalah orang apabila dibacakan ayat Allah, diperjelaskan agama Allah, kazzaba, dia mendustainya, tak percaya. Kalau tak kutip cuka, bagaimana kita nak mentadbir Allah? Contoh tengok contoh. Cuba perhati, kita kena bohong. Kuala Lumpur mempunyai pungutan cukai 200 juta setahun. Berapa penduduk Kuala Lumpur? 15 juta? 10 juta? 5 juta? Dah 1.7 juta lebih kurang. Orang Islam berapa orang? Asnaf zakat berapa orang? Mengapa masih ada slogan membasmi kemiskinan di Kuala Lumpur dengan kutipan 200 juta setahun zakat? Mana signifikannya slogan tu? Dahsyat kan? Rupa-rupanya dekat Malaysia sebilangan besar duit zakat habis untuk amil sahaja. Betul kan? Kerana amil di Malaysia adalah pusat zakat. Betul? Petugas adalah pembantu amil. Asnah lain, Allah, orang Terengganu kata maheh nak boleh. Oh, kan? Tuan-tuan mungkin tak faham kalimah ni. Saya pun lama nak boleh faham orang tua cakap. Maknanya payah sungguh. Jenis khabat tangga nak minta. Bapa minta zakat, anak nak masuk universiti. Kan piti-piti yang ada, tolong pegawai zakat. Hak zakat orang tu dinafikan. Dia suruh orang berhutang. Betul tak pegawai zakat lagu ni? Betul kan? Suruh orang berhutang dengan kutipan begitu besar. Habis hujung tahun zakat akan bertukar menjadi harta baitul mal. Gi mohok pula baitul mal, boleh ke tak? Tak boleh. Tapi dia sibuk bincang pesakit HIV adalah asnaf zakat. Sebab beri alasan, berkata Dr. Masyitah, kerana pesakit HIV adalah seperti ditawan, maka pesakit HIV termasuk dalam asnaf ar-riqab. Betul kan? Tak baca tak? Tak baca? Berat gitu. Ar-riqab, maka pesakit HIV ini ditawan oleh penyakit. Dah apa pergi bincang, kalau dia sakit, dia tak boleh kerja, dia miskin itulah asnaf zakat. Betul kan? Apa nak pergi bincang pelik-pelik? Sebab nak suruh nampak berfungsi. Tapi tu lagi mohon nak tahu berapa bulan baru lulus. Allah sebut dalam Quran, kita duk cerita tentang orang-orang lepas ni kan. Allah kata awalam yarau kam ahlakna qablahum. Mereka ni dak tengok ke? Allah kata dak tengok ke? Rupa-rupanya mari ayat lain Allah sebut fasiru fil ardi fanzuru, berjalanlah kamu di atas muka bumi dan lihatlah. Boleh faham ya? Menyebabkan diambil kefahaman ini, para ulama menyebut sesiapa yang mengadakan perjalanan fi sabilillah, antaranya melihat dalam Quran sebut
kaifa bada al khalq, bagaimana Allah mencipta, memulakan penciptaan alam, maka dianggap fisabilillah. Fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin, nak tengok lagu mana kesan orang-orang yang mendustai Allah dibinasakan. Boleh Allah sebut dalam Quran, dalil ada dalam surah An-Nahl. Maka kata ulama, orang ni layak dia pergi ke Baitul Mal memohon bantuan untuk saraan perjalanan. Hari ni kalau pergi mohon itu boleh tak? Nya syarah pula kau pegawai Baitul Mal tu dah nak melacung, tak ada duit, kat kenapa nak melacung? Kan? Ya mak syarah pula. Orang ni iman tak kuat. Antara melihat kebesaran Allah, dia tak nampak. Dia melihat kebesaran pemerintah. Betul tak? Dia nampak tu jalan raya, oh hebatnya. Betul tak? Bangunan mencakar langit, tu tanda pemerintahan. Betul tak? Siapa orang kata alhamdulillah, syukur nikmat. Betul ke syukur nikmat? Hak ina ayat ialah Malaysia maju, rakyat selamat. Hak tu sebenarnya syahid dalam perkataan tadi. Jadi orang nampak ni, siapa kita tanya orang tu mengapa dia pun bangun kat tiang lampu, dia pun buka tengah hari, dia pasang switch, dia pun kata kamu boleh tak buat elektrik ni? Oh, siapa tahap tu? Rumah PPR. Tu dah boleh faham? Rumah singki tu tak ada lokan, car bawah. Tahu? Patut singki dialih dalam lokan, rumah dia car. Tapi dah lagi dia minta dalil dengan kita, tengok ni ada lampu sokong ni. Dahsyat tuan-tuan, betul kan? Ini peristiwa berlaku di Johor, di sebuah rumah. Dia bangun tua dah makcik ni, bangun pegang di tiang seri tu, buka suih lampu tengah hari. Dia tanya, boleh tak ganti hak ni? Lebih lagi ke, siapa buat ni? Tengok, dulu Allah minta orang Mekah tanya, siapa buat langit? Betul kan? Orang Mekah tak boleh nak jawab, siapa buat langit? Berhala tak boleh buat. Maka bila tak boleh buat, sokonlah Allah. Hari ni orang ambil istilah ni, siapa buat elektrik ni? Boleh faham ya? Siapa buat? Jasa siapa ni? Dah tahu jasa siapa, nak berubah. Faham tu tak? Maka dia tak nampak tanda kebesaran Allah, dia kena berjalan. Tiba-tiba dia nak jalan, tak ada duit. Sebab apa? Cukai banyak sangat. Gaji 2,800, kereta 400,500, rumah 600,500. Duduk rumah teres sewa kalau Sungai Buloh 1,100 sekarang ni. Gaji 2,800. Cukup ke? AES lagi? Kena sebut sama tu tak? Sebab ada dah orang asal boleh ya, pergi bayar. Hebat sungguh dia, taat. Betul tak? Pergi bayar. Tuan-tuan hadirin dikasih, dia tak sedar bahawa bulan lepas saja dia bayar 3 keping dah. Mahal pada bayar bulanan kereta. Mahal pada bulanan kereta. Kereta kau tak bayar 3 bulan tarik, dia kata tak apa tarik, tapi hak ni tak bayar sej. Ugutan ni cerita inzal. Tengok ya tuan-tuan hadirin dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fanzuru, kita tengok kata Allah. Tapi akhirnya kita tak boleh tengok sebab hak kita dinafikan. Maka kita tak sedar sampai tahap tu hari ni, bagaimana 200 juta duit tiba-tiba masih ada slogan membasmi kemiskinan. Kita tengok Selangor lagu mana. Sebelum ni Selangor kutipan zakat apa? 500 je. Siapa ada 500 Selangor? Berapa Selangor? Lebih kan? Siapa benar satu khutbah dekat Sejangka, khatib sebut pada tahun sebelum 2008 kutipan zakat sebanyak 500 juta disebut dalam khutbah. Maka ia telah dibelanjakan untuk membina 40 buah unit rumah bagi ibu tunggal. Lah 40 buah unit. Dengan kutipan sebanyak tu, 40 buah unit ya, hak janda tambung di Selangor ni. Jadi sebutlah satu-satu. Kalau ada buka kalkulator dalam khutbah tu, tak siapa pun lagi
20 juta. Hak dia sebut hari tu, tak siapa lagi. Dah rumah, bukannya rumah teres, buat rumah hak 2 bilik. Rumah dia panggil apa? Kos rendah. 2 bilik besar, sebilik besar sikit pada jamban. Betul tak? Rumah besar sikit pada jamban. Dahsyat tuan-tuan hadirin dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itu mari kita balik semula tengok, sebelum tiba satu masa Allah mengutuskan seseorang kepada kita. Ya Allah sebut dalam surah As-Sajdah, qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum. Katakanlah Muhammad, suatu masa Allah Subhanahu Wa Taala telah mewakilkan kepada kamu semua wahai manusia malaikat maut. Untuk apa? Mengambilnya nyawa. Maka Allah sebut perbuatan orang-orang yang tidak pernah mendengar peringatan Allah antara kata-kata mereka. Akhir surah Al-Munafiqun dia kata apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, boleh ke tak kamu tangguhkan sedikit kematianku ini? Boleh tak? Ila ajalin qarib, boleh tak sikit masa lagi? Boleh ke tak? Ia buat macam pilihan raya pula, cula dah habis lagi, masa sikit lagi. Dia minta dengan Allah SWT. Allah sebut dalam surah Al-Munafiqun. Tuan-tuan balik baca hujung ayat. Sebab apa dia tak mau mati lagi? Fa as-saddaqu, kerana aku nak bersedekah, wa akum minas salihin, dan aku pasti akan menjadi orang saleh. Allah pun jawab, falan yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak akan sama sekali Allah memberi tempoh lagi pada seseorang apabila telah datang ajalnya. Tak ada. Wal iyazubillah. Tuan-tuan hadirin dikasihi Allah, maka itulah peristiwa yang dialami orang kita tak faham dengan inzar. Maka pagi ni kita tengok sikit kedudukan inzar di dalam Al-Quran, iaitu amaran-amaran daripada Allah. Ada kala dia mari tersembunyi di sebalik cerita, di sebalik sifat. Ada kala dia mari secara terang, fa anzartukum naran talazza. Tapi orang tak faham juga tuan-tuan.